Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membincangkan mengenai sebuah filem yang bertajuk Tarung Sarung. Okey, nama saya Nur Izzati binti Suhaimi. Nombor matrik saya di 16309366. Okey, pada hari ini kita akan buat bedah movie yang dah diberi tugas oleh Puan Anis Syahidah. Okey, setiap filem mesti ada dia punya perjalanannya, iaitu permulaan, perkembangan, konflik, klimaks dan pengakhiran. Okey, di sini saya akan menerangkan atau saya akan memberi secara ringkasan setiap permulaan, perkembangan dan konflik tersebut dengan cara yang lebih mudah dan ringkas untuk difahami lah. Okay, tanpa melengahkan masa, saya akan mulakan dengan permulaan. Okey, permulaan ni di mana kita pada permulaan cerita dalam filem ini, kita akan dapat lihat seorang pengacara dia memperkenalkan budaya daripada suku kaum Bugis, iaitu Tarung Sarung. Yakni Tarung Sarung ni adalah suatu budaya yang sangat sinonim bagi mereka bertarung di dalam sarung. Iaitu macam kita, sarung ni adalah kain pelikat lah. Kiranya dua orang akan bertarung di dalam kain pelikat lah. Okey, itu adalah keunikan di dalam filem ini. Seterusnya, kita dapat lihat pergaduhan di dalam kelab malam. Ada seorang watak utama ni yang bernama Denny, yang Denny tidak mempercayai Tuhan. Okey, which is dia tak percaya Tuhan. Duit itu datang disebabkan hasil daripada titik peluh dia sendiri. Okey, seterusnya ibu Denny ni mengetahui hal yang Denny telah melakukan kekecohan di dalam kelab malam. Lalu ibunya membuat keputusan untuk menghantarnya ke Makassar untuk belajar budaya kaum Bugis. Okey, kita pergi kepada perkembangan. Okey, perkembangan ni Denny melihat waktu Denny sampai ke Makassar, di sebuah kampung di Makassar, Denny ada lihat dua orang budak kecil yang sedang bertarung di dalam sarung. Yakni satu budaya yang dilakukan oleh kaum Bugis lah. Lalu Tutu menjelaskan kepada si Denny bahawa itu adalah perkara biasa yang berlaku di Makassar, kerana itu adalah budaya di kampung tersebut ataupun pada kaum mereka lah. Okey, seterusnya kita beralih kepada babak yang lain, iaitu ada seorang lelaki bernama Sanrego datang ke rumah seorang perempuan yang bernama Tenri. Dia datang untuk melamar atau untuk mengahwini si perempuan itu, iaitu Tenri. Lalu ayah kepada Tenri ini meletakkan syarat, iaitu mestilah memberi mas kahwin sebanyak 500 juta rupiah. Lalu Sanrego bangun dan terus pulang ke rumahnya kerana Sanrego tidak dapat memberi wang sebanyak itu sebagai mas kahwin. Lalu Denny terserempak. Pada hari berikutnya, Denny terserempak seorang perempuan, iaitu Tenri, di sebuah pantai di kawasan kampung yang dia sedang duduki. Lalu dia terlihat Tenri sedang mengutik sampah. Okey, waktu itu Tenri didatangi oleh dua orang pelancong asing daripada China, which is mereka tak boleh berbahasa Inggeris. Walaupun sudah Tenri bagi tahu kepada pelancong tersebut kata jangan membuang sampah, tetap juga mereka tidak faham. Jadi Denny nampak situasi itu, lalu Denny pun pergi kepada pelancong tersebut dan berkomunikasi menggunakan bahasa pelancong tersebut lah.
Okey, seterusnya pada malam itu Danny dan Terry bertemu di suatu acara di tepi pantai. Okey, kita beralih kepada konflik. Konflik dalam cerita ni, ketika Danny nak menandatangani sebuah kontrak untuk pembangunan di Makassar, dia terdengar suara rusuhan dan riuh rendah di luar kerana penduduk di Makassar tidak bersetuju untuk membuat pembangunan di tempat mereka lah. Jadi Danny mengambil keputusan untuk pergi menyertai mereka dan lalu menumbuk seorang lelaki yang ingin ingin meminta tanda tangan si Danny tadi tersebutlah. Okey. Seterusnya Sarego mengajak Danny untuk bertarung di JT. Yang ini kerana Sarego melihat Danny rapat dengan Terry. Jadi si Sarego ini rasa tidak puas hati. Okey, selepas kejadian tersebut, Danny ni nak pulang ke Jakarta semula. Tetapi telah didatangi oleh Terry dan Terry menceritakan kenapa Sarego selalu suka untuk mencari pasal lah dengan si Danny. Kerana Terry menceritakan bahawa Sarego itu dia suka dan ingin menikah dengan si Terry lah. Okey. Seterusnya si Danny ini membalas dendam kepada Sarego. Waktu itu Sarego berada di atas jabatan kayu. Di mana di dalam cerita ini ada babak-babak komedi. Jadi tidak terlalu serius. Okey, kiranya semua lapisan masyarakat boleh menonton cerita ni lah. Okey, seterusnya Sarego datang ke masjid. Waktu ini si Danny belajar dengan seorang pakcik yang kira dia adalah menjadi buah mulut di kawasan tersebut lah, di kawasan Makassar, kerana kehandalannya dalam bermain tarung sarung tersebut lah. Okey. Tujuan Sarego datang menemui si Danny di masjid kerana Sarego mahu menyertai pertandingan tersebut dan akan mendapatkan 500 juta rupiah tersebut. Lalu pakcik tersebut berkata Danny juga akan menyertai pertandingan tersebut. Seterusnya kita pergi ke bahagian klimaks. Okey, klimaks ni Danny dia memulakan latihannya dengan pakcik tersebut lah, dengan pakcik kepada kawan si Terry. Okey. Dalam babak situ kita boleh lihat lah dia melakukan latihannya dengan secara santai dan tidak terlalu ekstrim seperti cerita-cerita yang kita pernah lihat. Jadi cerita ni sangat santai lah. Okey, poin seterusnya adalah Sarego dia datang ke rumah Terry dan memberitahu kepada ahli keluarga Terry, termasuk ayah kepada Terry. Dia mengatakan dia akan memasuki pertandingan tersebut dan dia akan mengahwini Terry. Dia akan memberi 500 juta rupiah tersebut kerana dia meramalkan dia akan menang dalam pertandingan tarung sarung yang akan diadakan di Makassar lah. Okey. Seterusnya Danny datang. Ketika itu ibu kepada Danny datang kerana Danny tidak menandatangani kontrak tersebut untuk pembangunan di Makassar. Jadi ibunya datang dan untuk membuat pelancaran sempena nak membangunkan pembangunan di Makassar lah. Jadi Danny datang dan dia menghentikan pelancaran tu dan juga ketika itu kekasih Danny ada di situ, lalu dia memutuskan hubungannya dengan kekasihnya tersebutlah. Okey, seterusnya pada hari pertandingan tu tidak disangka Danny ni memang walaupun dia hanya berlatih selama sebulan, dia dapat mengalahkan
lawannya sehingga dia sampai ke peringkat akhir. Okey. Seterusnya, yang menjadikan cerita ni sangat getih, Danny ni dia dapat menewaskan Sarego. Tapi Sarego ni tak dapat menerima kekalahan sebab kalau dia kalah, dia tak akan dapat 500 juta tu dan dia tak akan dapat mengahwini si Tenri. Jadi dia menggunakan cara yang lebih kotor, iaitu dengan menyatakan perlawanan ini akan dibuat secara bertarung sehingga mati, which is menggunakan parang, menggunakan bahan yang alat yang tajam lah, seperti parang lah. Okey, pengakhirannya Sarego ni ditangkap oleh polis kerana dibantu oleh orang penonton yang menonton di dalam pertandingan tersebut lah. Okey, jadi polis datang dan menangkap kuncu-kuncu kepada Sarego tersebut dan Sarego juga ditangkap oleh polis. Okey, pada pengakhiran cerita ni, kita boleh lihat Danny ni dia dah sampai di airport dan dia pun telah bersedia untuk pulang ke Jakarta. Okey, lepas tu dia memberi notis ataupun dia memberi surat kepada si Gogos dan juga Tutu bahawa mereka telah dilantik untuk bekerja tetap di syarikat tersebut lah. Which is sebelum ni masa Tutu sakit, Tutu bercita-cita nak dapatkan pekerjaan tetap di syarikat tersebut lah. Lalu si Gogos menceritakan perkara tersebut kepada si Danny semasa si Tutu sakit. Which is nanti kalau kita lihat akan ada babak-babak tersebut lah. Okay. Seterusnya yang terakhir, di dalam pengakhiran ni, pakcik tersebut datang dan memberitahu kepada Danny dia tidak boleh pulang ke Jakarta kerana dia perlu menyertai Sukan Olimpik yang diadakan pada tahun tersebutlah yang dipaparkan di dalam poster itu. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberikan Muhammad Syuari bin Manasikana, nombor metrik D20313137. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang pujian dan juga kritikan yang saya dapat dalam movie Tarung Sarung. InsyaAllah yang pertama saya akan terangkan tentang pujian. Pujian yang saya dapat berikan selepas menonton movie ini ialah yang pertama, ketika mana pasangan suami isteri dari China membuang sampah merata-rata, lalu Tenri terus menegur mereka dengan keras supaya tidak membuang sampah merata-rata, kerana Islam mengajar kita untuk menjaga kebersihan, kerana kebersihan itu adalah salah satu separuh daripada iman. Selain itu, pujian lain yang saya dapat berikan ialah walaupun Danny seorang yang tidak suka akan agama dan dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Pakcik Amurin ini tidak memaksa Danny untuk percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Pakcik Amurin ini hanya menunjukkan perbuatan-perbuatan yang mulia seperti solat, dan juga dia seorang yang suka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala walau di mana dan apa jua yang berlaku. Okey, baik, seterusnya saya mendapati bahawa terdapat scene yang dapat membuka mata kita, yang mana ketika Danny bertarung dengan Sandrego, dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantunya dalam pertarungan tersebut. Di sini kita boleh lihat bahawa
kita tidak boleh bergantung selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah sahaja yang dapat membantu kita ketika kita berada dalam kesusahan. InsyaAllah tajuk yang kedua ialah kritikan. Kritikan yang saya dapat selepas menonton movie ini ialah yang pertama, saya ternampak banyak scene yang terdedah dengan aurat dan juga scene-scene yang tidak menjaga ikhtilat. Jadi apabila perkara ini dilihat oleh remaja-remaja yang baru meningkat dewasa, mereka akan menganggap bahawa perkara itu seperti perkara yang biasa, yang tidak ada rasa bersalah. Selain itu, saya juga mendapati bahawa movie ini terdapat banyak scene yang kejam. Sebagai contoh, scene setiap kali Sandrego bertemu dengan Danny, maka akan berlaku perkelahian, iaitu tumbuk-menumbuk antara mereka. Scene-scene sebegini sangat tidak elok untuk tontonan kanak-kanak kerana ia akan memberikan pengaruh yang tidak bagus untuk kanak-kanak. Setakat saja yang dapat saya kongsikan. InsyaAllah saya berikan kepada sahabat saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syah Dinil Haikal bin Muhammad Syarif. Nombor matrik di 20313-216. Saya akan teruskan dengan cadangan penambahbaikan berteraskan Islam. Baik, semua mengetahui bahawa movie Tarung Sarung berjaringan Islamik. Namun, masih ada beberapa perkara yang harus diterapkan agar betul-betul terlihat membawakan imej Islam itu sendiri. Sebagai contoh pertama, isu pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, seperti memegang tangan dan bersentuhan antara satu sama lain. Seperti contoh scene yang ada di dalam movie tersebut, Gwen memeluk Danny dan bersentuhan dengannya, sedangkan mereka bukan suami isteri. Hal seperti ini memang nampak seperti hal yang ringan kerana ianya sekadar lakonan. Namun, ia tetap salah dan haram di dalam Islam kerana Islam melarang lelaki dan perempuan yang tiada ikatan untuk bersentuhan. Oleh itu, cadangan saya selepas ini, jika pengarah ingin menerbitkan filem yang mempunyai unsur bersentuhan antara lelaki dan perempuan, pihak produser mestilah mengambil watak yang sudah berkahwin ataupun memiliki ikatan yang sah. Baiklah, seterusnya yang kedua, dari segi pemakaian yang tidak menutup aurat dan menjolok mata yang dipakai oleh beberapa watak dalam movie ini. Sebagai contoh, ibu kepada Danny memakai pakaian yang tidak menutup aurat sewaktu dia pergi berjumpa dengan Danny di Makassar. Perkara seperti ini sewajarnya diambil berat kerana sudah terang-terang salah di sisi Islam dan boleh mencemarkan imej Islam. Hal ini kerana movie Tarung Sarung ini bergenrekan Islamik. Oleh itu, pengarah perlu lebih peka dalam memilih pakaian untuk watak agar watak dapat memakai pakaian yang menutup aurat dan sopan, dan juga supaya movie yang bergenrekan Islamik seperti ini tidak akan dipandang rendah serta berlaku salah faham di antara penonton. Selain itu, cadangan saya, movie ini sepatutnya menunjukkan lebih banyak ciri-ciri Islam yang indah kepada penonton kerana konsep movie ini bukanlah hanya terletak pada pemakaian yang sopan saja, tetapi melihat pada isu dan isi yang ingin disampaikan. Sebagai contoh, movie ini sepatutnya menunjukkan betapa indahnya suasana di masjid dan tidak terlalu memfokuskan soal cinta antara watak Danny dan Tenri. Akhir sekali, cadangan saya, pihak produser perlu membina plot yang lebih menarik. Membina plot yang lebih menarik di dalam movie ini. Sebagai contoh,
yang terdapat pada sen Tenri yang berjumpa dengan Danny sewaktu mereka berada di lapangan terbang. Tenri hanya memberikan Walkman iaitu alat mendengar lagu kepada Danny sebelum dia pulang ke rumahnya lalu pergi begitu saja. Pada pandangan saya, lebih menarik jika pihak produser menambahkan plot di mana Danny meluahkan perasaannya kepada Tenri untuk menghalalkannya kerana Tenri mengetahui bahawa Danny cinta akan dirinya. Sekian saja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada saudara Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Fadlullah Irfan bihamdillah dan nama metik saya di 203131665 dan saya akan membahaskan di atas tajuk nilai akhlak Islam dan penceritaan Tarung Sarung. Yang pertama yang saya dapati nilai akhlak Islam yang dapat saya bahaskan iaitu ikhlas dalam beribadah. Iaitu seperti contoh, ikhlas beribadah dalam melakukan solat waktu atau tidak menunda dalam melaksanakan solat, beribadah dengan khusyuk iaitu penuh penyerahan dan kebulatan hati dan sungguh-sungguh penuh kerendahan diri. Iaitu seperti yang kita nampak dalam cerita ni, iaitu paman Amuri ni, dia solat dan dia khusyuk dalam melakukan ibadah dan dia tetapkan pendirian dia untuk solat dengan penuh khusyuk dan tidak menunda-nundakan solat. Dan dia penuh dengan kerendahan hati, iaitu Paman Murni ni dikenali sebagai legenda Tarung Sarung. Tapi walau bagaimanapun dia tetap dia tidak riak dalam melakukan dalam beribadah. Yang kedua yang saya dapati nilai akhlak iaitu ikhlas dalam mengerjakan tugas. Sebagai contoh, seorang anak yang baik tentu ikhlas melaksanakan tugas atau membantu orang tua, termasuk perbuatan terpuji yang diperintahkan oleh Allah SWT dan merupakan ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Itu dan seperti dalam penceritaan Tarung Sarung ni, kita dapati Dani ni telah disuruh oleh ibunya untuk balik ke Makassar untuk belajar adat budaya Makassar supaya dia dapat lagi memperbetulkan dan memuhasabah diri dia dan dia ikhlas dalam mengerjakan tugas apa yang diberikan oleh ibunya, iaitu tugas dia untuk memantau syarikat ibunya yang berada di Makassar. Yang ketiga iaitu ikhlas memberi pertolongan. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh kerana itu, umat Islam diperintahkan oleh Allah SWT untuk sentiasa saling tolong-menolong di antara satu sama lain. Seperti yang kita tahu dalam penceritaan Tarung Sarung ni, dia San Diego ni telah menekat hati untuk bernikah dengan Tenri, seorang pemuda perempuan yang Muslim. Dan Tenri ni dia tidak suka ataupun lebih spesifik dia tidak akan menyukai San Diego ni untuk menikahinya. Namun dalam masa yang sama, Dani sangat yakin atas untuk bantu Tenri ni supaya San Diego ni tidak menikahinya. Supaya Tenri akan pada masa hadapannya tidak tersisir dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh San Diego. Keempat, ikhlas menerima kehendak Allah SWT. Allah SWT memiliki sifat iradat yang bererti berkehendak. Jadi Allah SWT dalam berkehendak apapun
dan tidak ada satu pun makhluk yang bisa mencegah kehendaknya. Umat Islam harus memahami bahawa kesulitan yang diberikan oleh Allah Ta'ala merupakan ujian yang menjadikan manusia harus kuat dan ikhlas dalam menerima setiap ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Sebagai contoh dalam penceritaan Tarung ni, Dani dapat beberapa ujian dan dugaan untuk menjadi menempuhi segala dugaan yang diberikan, iaitu seperti scenes Dani untuk menikahi dalam scenes Dani untuk bertarung dengan San Diego. Dia dapat beberapa dugaan seperti berkelahi, pukul memukul. Di situ kita nampakkan pelbagai dugaan untuk dia tempuh dan banyak kesulitan yang diberikan. Yang kelima, namun dia tetap bersabar dalam menempuhi segala dugaan. Seseorang mempunyai matlamat yang mahu dituju dan tetap bersabar dalam segala dugaan yang berlaku dan yakin kepada Allah SWT akan membantunya dalam kesulitan. Sebagai contoh, Dani ni dia adalah pemuda yang dia adalah seorang pemuda yang tidak mempercayai Tuhan, iaitu Allah. Dia lebih selesa dengan keadaan yang berduit, kaya raya, dan dia yakin bahawa duit, kaya raya dia semua, harta benda semua adalah berdasarkan titik peluhnya, iaitu berjudi, minum arak, syarikat-syarikat ibunya. Disebabkan itu, dia yakin bahawa dia tidak mempunyai Tuhan. Namun setelah dia telah dipindahkan oleh ibunya di Makassar, dia dapatkan dirinya pelbagai perubahan. Dalam masa yang sama, Paman Amuri ini memberikan sifat-sifat yang terpuji, menunjukkan dia sifat-sifat yang terpuji dalam iaitu bersabar setiap kali kita menempuhi dugaan, seperti dia menangkap, dia berlatih dengan Paman Amuri ni, iaitu berlatih yang bagi kita tidak profesional lah, sebab kita nampak dia hanya angkat susun slipper dengan kaki, susun slipper guna kaki, lepas tu pukul nyamuk, tangkap nyamuk. Bagi kita itu adalah salah satu latihan yang bagi kita nampak tak profesional. Namun dia tetap bersabar. Bahawa Paman Amuri ni ada maksud di sebaliknya. Dan kita nampak hasil daripada latihan tersebut memberikan impak yang besar dalam pertandingan Tarung Sarung yang menghadiahkan RM500 juta. Dan dia telah menjuarai pertarungan tu, dan 14 kali dia bertarung dengan San Diego, dan dia tidak menggunakan sekali pun kekuatannya, tetapi bahkan dia menggunakan solat yang diberitahu oleh Paman Amuri yang boleh dilakukan apabila dalam kesulitan. Lalu dia melakukan ibadah tersebut, solat tersebut, namun Allah membantunya dan dia yakin bahawa perbantuan Allah itu memberikan dia impak yang besar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Hakimin bin Muhammad Zaki. Nombor metrik D193111857.
Jadi di sini saya akan membuat satu kesimpulan ataupun satu konklusi terhadap filem ini. Jadi seperti mana yang kita tahu, filem ini sangat-sangat menarik. Yang mana filem ini menceritakan tentang kental dengan nilai budaya mereka, nilai agama mereka dan adanya ajakan untuk mencintai lingkungan. Yang mana melalui filem ini kita akan dikenalkan dengan satu budaya, yang mana budaya itu adalah budaya Si Gajang Laling Lipa, yang mana mereka adalah merupakan budaya masyarakat Bugis dalam mempertahankan harga diri atau kehormatannya saat ada masalah, yang mana mereka ni saling bantu-membantu antara satu sama lain. Meskipun dengan adegan Si Gajang Laling Lipa yang kita tahu sangat menegangkan, filem ini tetap memiliki sisi humoris, yang mana sisi yang kelakar, lucu yang dibawa oleh Tutu dan Gogos. Dalam filem ini, penonton diajak untuk menelisik ulang relasinya dengan Tuhan. Yang mana kita tahu keimanan yang kuat terhadap Tuhan akan membuat hidup kita tenang dan selamat. Ini juga ditunjukkan secara khusus dalam adegan Bapa Khalid, yang mana saat mengajari Denny bertarung sarung melalui nasihatnya mengenai pentingnya beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka didapatkan bahawa terdapat 3 pesan, yang mana pesan dakwah akidah, syariah dan akhlak. Salah satu contoh yang kita boleh bawa iaitu pesan dakwah akidah, yang mana yang disampaikan dalam filem ini adalah jangan angkuh terhadap harta, yang mana kita jangan sombong terhadap harta yang kita ada, yang kita miliki banyak, kerana sesungguhnya itu hanya titipan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana itu hanyalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menyalurkan arah kebaikan ataupun keburukan. Dan dalam filem ini banyak terjadi pertarungan, namun dalam melakukan pertarungan tersebut tidak hanya sekadar mengeluarkan nafsu kekesalan, tapi kerana ada hal yang harus dibela, maka terjadilah pertarungan tersebut. Dan dalam filem ini juga banyak pelajari tentang satu daerah yang ada di Indonesia, yang mana menghargai segala yang ada dalam daerah tersebut. Sekian, terima kasih.